Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa man wala. Kita sambung perbincangan pada dalil yang kedua daripada dalil syarak, iaitu as-sunnah ataupun al-hadis. Kita berada pada tajuk yang ketiga, iaitu perbincangan tentang pembahagian sunnah. Yang kita ambil sebelum ini bahawa sunnah itu ada sunnah mutawatirah, ada sunnah ahad. Apakah sunnah ahad? Dan pembahagian Hanafiyah membahagikan kepada bahagian yang ketiga dipanggil sunnah masyhurah. Okey, kita berada pada thalifan, pembahagian yang ketiga. Wahya ma rawaha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam adadun lam yablugh hadd tawatur, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sebilangan orang yang tidak sampai had mutawatirah. Wadzalika fi asri tabi'in, dan itu berlaku pada zaman tabi'in, yang mana bilangan tersebut dikira daripada zaman tabi'in. Wa asri tabi'in, dan pada bilangan pada tabaqah, pada zaman tabi'in. Kerana di sisi Ahnaf mereka membezakan, yang mana sunnah masyhurah dan sunnah ahad ini dibahagikan dan dibezakan. Okey, jadi hadis itu diriwayatkan oleh bilangan yang tak sampai had tawatur. Yang bermula pada mana? Bilangan tu tak sampai pada zaman tabi'in dan juga selepas pada itu tabi'in. Fahiya ma laysat sunnatan mutawatirah, iaitu kita boleh katakan sunnah ahad ini ialah iaitu yang selain daripada sunnah mutawatirah. Wala masyhurah, dan bukan sunnah masyhurah ala qaulil Hanafiyah, atas pandangan Hanafiyah yang membahagikan sunnah itu kepada tiga. Wa ma laysat mutawatiratan ala qauli ghairihim, dan sunnah ahad ialah sunnah yang lain daripada sunnah mutawatirah di atas pandangan jumhur selain Ahnaf yang membahagikan sunnah itu dua saja. Wahya indal jumhur, di sisi jumhur sunnah ahad ini tufidu dhanna rajiha, dia memberi faedah zan yang berat. Maknanya hadis yang taraf ini maknanya dizankan ataupun pada berat sangkaan bahawa hadis itu sabit daripada Nabi. Zan yang berat bisihhati nisbatiha ila rasul, dengan sahnya penisbahan hadis kepada Nabi. Wa tufidul ilma, dan memberi faedah ilmu, la zanna, dan bukan zan inda zahiriyah, di sisi zahiriyah. Okey, ilmu yang dimaksudkan di sini ialah ilmu yakin. Di sisi zahiriyah, kerana mereka melihat kepada zahir semata-mata, maka apabila sesuatu itu sabit hatta dengan jalan ahad pun, maka dia memberi faedah ilmu yakin, bukan zan, di sisi zahiriyah. Wa ba'di ahli hadis, dan sebahagian ahli hadis, makna kekuatan tu dianggap kuat, seumpama kuat macam mutawatirah jugalah, begitulah. Cuma ini perbahasan dalam usul fiqh, ulama dia letak darjat kekuatan itu. Jadi di sisi zahiriyah dan sebahagian ahli hadis, hatta hadis ahad sekalipun mereka letak kekuatannya seumpama kekuatan ilmu yakin juga, memberi faedah ilmu yakin. Walakin hal tu'tabar hadhihi sunnatu min adillatil ahkam, namun adakah dianggap sunnah ini daripada dalil hukum? Fayajibul amalu biha amla, yang mana wajib kita beramal dengannya atau tidak? Wa idza qulna bil ijab, kalaulah kita katakan dengan wajib, fama hiya syurutul lazimatu lidzalik, apakah syarat-syarat yang wajib bagi demikian itu? Wa hadza ma sanujibu alaihi, ini perbincangan yang kita akan jawab fi ma yali. Okey, jadi walaupun kita nampak bahawa jumhur mengambil pandangan bahawa kedudukan hadis ahad ini dia tidak sama memberi faedah yakin seumpama mutawatirah, namun dari segi masalah beramal atau tidak itu dia akan bincang nanti. Sunnatul ahad wajibatul ittiba. Okey, sunnah ahad ini wajib kita ikuti. Wa masdarun litashri', dan dia sumber bagi pensyariatan. La khilafa bainal muslimin, tidak ada khilaf di kalangan umat Islam, anna sunnatul ahad, bahawa sunnah ahad itu hujjatun alal muslimin, hujjah ke atas orang Islam, fi wujubil amal biha, pada wajibnya beramal dengan sunnah, wa taqyidi bi ahkamiha, dan kena ikut dengan hukum-hukumnya, wa ja'liha dalilan min adillatil ahkam, dan menjadikannya dalil daripada dalil hukum, wal burhanu ala dhalik, dalil yang menunjukkan demikian itu, min wujuhin adidah, daripada banyak aspek. Nadhkuru minha ma yali, kita akan sebutkan beberapa seperti di bawah. Pertama, qauluhu ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.
Allah Ta'ala kata, kenapa tidak ada sekumpulan daripada setiap orang, setiap kumpulan itu ada sekelompok daripada setiap kumpulan, ta'ifah, satu kumpulan, liyatafaqahu fiddin, yang mereka ini mempelajari dan memahami agama, waliyunziru qaumahum, dan mereka akan memberi peringatan kepada kaum mereka, idza raja'u ilaihim, bila mereka kaum mereka kembali kepada mereka, la'allahum yahdharun, moga-moga kaum mereka mendapat peringatan. Okay, di sini dalilnya mana? Di sini Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala menyarankan ada sekumpulan daripada satu kaum itu, daripada orang ramai, kena ada sekumpulan orang yang untuk belajar agama, untuk memberi peringatan kepada kaum mereka. Jadi wat ta'ifatu fil lughah, ta'ifah ni pada bahasa tutlaku 'alal wahid, disebut bagi seorang pun panggil ta'ifah. Jadi berdasarkan dalil ini, lafaz ta'ifah ini merakumi seorang ataupun beberapa orang. Jadi ta'ifah merujuk pada bahasa hatta pada seorang pun. Falaula anna khabar al-wahid hujjatun, kalaulah khabar ahad itu bukan hujjah fil amal, pada amal, lama kana li inzari man yatafaqahu fid din faedah, nescaya tidak adalah bagi amaran daripada orang yang mempelajari agama itu faedah. Maknanya tak ada faedah lah orang yang belajar agama ni kena beri amaran kepada kaum mereka. Padahal Allah Ta'ala dah nyatakan bahawa orang, sekumpulan orang ini, mereka wajib belajar untuk mereka memberi peringatan. Andai kata perkataan mereka tidak ada faedah kerana mereka bilangan ahad, bilangan sikit, nescaya Tuhan takkan suruh lah. Itu maksudnya. Tawatara an rasul, dan telah berlaku tawatur daripada Nabi. Irsalu, pengutusan. Yang jadi fa'il bagi tawatara, telah berlaku mutawatir cerita ataupun khabaran bahawa Nabi mengutuskan umaraihi, Nabi utuskan kita kata sebagai gubernur lah, gubernurnya, pentadbir, wa qudatihi, dan qadi-qadinya, wa rusulihi, dan rasul-rasul utusannya, wa su'atihi, su'ah ni makna pengutip zakat, ilal afaq, Nabi hantar, Nabi utuskan pada segenap curug tanah Arab yang berdekatan lah, Nabi hantar. Ada Nabi hantar untuk memimpin, ada untuk sebagai wakil utusan, ada qadi, ada pungut zakat. Nabi hantar kepada afaq ni makna sekitar tanah Arab. Wahum ahad, padahal mereka ni bilangan yang ahad, bukan mereka tawatur, mereka bilangan yang tak aman. Bahkan kadang-kadang seorang pun, wala yursiluhum illa, dan Nabi tidak utuskan mereka illa liqabdi sadaqat, kecuali untuk mengutip sedekah, wa halil uhud, dan untuk halli, untuk kita kata meleraikan perjanjian, kalau ada perjanjian yang perlu ditamatkan, wa takririha, ataupun untuk menetapkan perjanjian, wa tablighi ahkam syar'i, ataupun untuk menyampaikan hukum syarak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW yulzimu, mewajibkan ahlan nawahi, ahli-ahli sekitar yang datang itu, Nabi wajibkan qabula qawli man yursiluhum ilaihim, Nabi wajibkan mereka menerima perkataan orang yang Nabi utuskan kepada mereka. Jadi Nabi utus ni dalam keadaan Nabi wajibkan setiap mereka yang diutuskan kena dengar perkataan utusan itu. Walau lam yakun khabarul wahidi hujjatan, kalaulah tidak berita daripada pihak seorang itu menjadi hujah, lama amarahum bidzalik, nescaya Nabi takkan suruh. Perbuatan Nabi hantar bilangan yang tidak ramai, beberapa orang, dan Nabi wajibkan orang yang dihantar itu terima perkataan dan arahan tu, menunjukkan bahawa itu hujah. Kalaulah tidak jadi hujah, tak ada faedah lah Nabi utuskan mereka. Yang ketiga, innal ammiyya, bahawa orang awam, ammi, orang awam, bil ijma', secara ijma'nya, ma'muruna bittiba'il mufti, disuruh untuk mengikut mufti. Itu sepakat orang awam kena ikut mufti. Wa tasdiqihi, dan membenarnya, ma'annahu rubbama yukhbiru, walhal boleh jadi mufti itu memberitahu an zannihi, berdasarkan sangkaan dia, bukan ilmu yakin pun, tapi benda yang diijtihad. Ijtihad ini zanni, boleh jadi dia beritahu berdasarkan zan. Falladhi yukhbiru bis sama', dan yang memberitahu dengan sama', dengan mendengarnya daripada Nabi SAW, alladhi la yushakku fihi, yushakku, yang tidak
yang tentu tidak syak padanya, aula bitasdiq, lebih aulalah dibenarkan, wal qabul, dan lebih aula diterima, wal amali, dan beramal, bima bimujibi khabarihi, dengan apa yang dituntut oleh berita itu. Okey, kiasnya macam ni. Tidakkah orang awam disuruh untuk mengikut mufti? Walhal mufti ini kadang-kadang dia berfatwa berdasarkan zonnya. Bila mufti pun wajib, walhal mufti itu seorang, bila mufti pun wajib diikut, apatah lagi hadis. Kerana hadis ini ialah orang tu menceritakan tentang dia dengar Nabi SAW. Jadi lebih aulalah untuk kita benarkan dan terima dan beramal dengan apa yang dituntut oleh perkhabaran itu. Yang keempat, innana ma'muruna bil hukmi bi syahadati itsnain. Kita disuruh untuk berhukum berdasarkan penyaksian dua orang. Jadi dalam hukum saksi, saksi ialah dua orang, kecuali pada kes zina. Kes pada ghalibnya saksi dua orang, dua orang lelaki. Jadi kita tidakkah kita disuruh menghukum dengan berdasarkan saksi dua orang, ma'anna hadhihi syahadata tahtamilu al-kadhiba, padahal penyaksian ini boleh ihtimal, boleh berlakunya penipuan. Falau kana al-amalu biha la yajuzu, kalaulah beramal dengannya tidak harus, illa bintifa ihtimalil kadhib, kecuali dengan ternafinya andaian dusta, bisuratin qati'ah, dengan jalan yang pasti. Makna memang kita kena wajib cari bahawa memang pasti tidak berlaku dusta. Kalaulah begitu sekali, lama amilna biha, nescaya takkan dapat kita beramal dengan tuntutan itu. Kalaulah maknanya mesti kita pastikan tak berdusta, maka tak boleh nak beramal lah kita untuk mencari dua orang saksi. Padahal kita disuruh mencari dua orang saksi saja, dengan andaian bahawa boleh berlaku penipuan. Fa'idha wajabal amal, apabila wajib kita beramal bisyahadati, dengan penyaksian, ma'ahtimalil kadhibi, dalam keadaan ada kebarangkalian tipu, fala'an yajiba al-amalu, maka bahawa yajibal amalu, wajib beramal, biriwayatil ahad, dengan riwayat daripada hadis ahad, anin Nabi SAW, daripada Nabi, aula, lebih aula. Kalau dalam bab syahadah pun kita wajib beramal, maka beramal dengan riwayat ahad lagilah lebih aula. Yang kelima, ijma'us sahabati, berlaku ijma' di kalangan sahabat, fi hawaditha, pada peristiwa-peristiwa, la tuhsa, yang tidak terbilang, ala qabuli khabaril wahid, bahawa mereka menerima khabaril wahid, khabar yang diwayatkan oleh seorang, ataupun bilangan bukan mutawatir, wal amali bihi, dan mereka beramal dengannya. Fa Abu Bakar, contohnya Abu Bakar, contoh masalah, a'tal jaddah, dia memberikan dalam masalah pusaka al-jaddatas sudusah. Dia beri kepada pusaka nenek ni, tak bahagian pusakanya ialah 1/6. Liwurudil khabari bidzalik, kerana datang hadis dengan perkara itu. Wa Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab warathal mar'ata, dia memberi wariskan al-mar'ata min diyati zawjiha, daripada diat suaminya. Jadi suami kena bunuh, jadi kena bayar diat, maka diat itu ada bahagian kepada imra'ah, isteri. Liwurudi sunnah bidzalik, kerana datang hadis dengan demikian. Wahia sunnatu ahad, pada hadis ni diriwayatkan oleh sahabat yang bukan ramai, seorang, ataupun bilangan yang tidak ramai, ahad. Wa akhdhu jizyati, dan mengambil jizyah, minal majus, daripada orang majusi, sunnatu ahad aidan, juga hadis ahad. Wa hakadha, maka demikianlah fi'lus sahabatil akharun, perbuatan sahabat-sahabat lain, fi'lus sahabati, wa hakadha fa'ala as-sahabatu al-akharuna, demikianlah melakukan oleh sahabat-sahabat yang lain, fima balagathum, pada apa yang sampai kepada mereka, min akhbarul ahad, daripada hadis-hadis ahad. Okey, selesai. Sekarang kita lihat syurutul amali bi sunnatil ahad. Maka adakah hadis ahad dijadikan hujah? Ya, hadis ahad menjadi hujah dengan syarat-syaratnya. Bukanlah maknanya walaupun diriwayatkan bukan dengan riwayat mutawatirah kita kena tolak, tidak. Syurutul amal bi sunnatil ahad, syarat beramal dengan hadis ahad. Ajma'al muslimuna ala anna sunnatal ahadi hujjatun 'alal jami',
telah ijma' umat Islam bahawa sunnah ahad itu hujjah di atas kalian. Yalzamu ittiba'uha, wajib kita ikut. Wa annaha min masadir tashri', dan dia daripada sumber persyariatan. Illa annahum, namun mereka khilaf, ikhtalafu fi syurutil lazimah, mereka khilaf pada syarat-syarat yang melazimkan, mewajibkan demikian itu. Ai fi syuruti wujubil amal, apakah syarat wajib beramal tu? Beramal, ia kena beramal, tapi apa syarat-syarat dia? Wastimbati ahkami minha, dan syarat untuk kita istimbatkan, kita keluarkan hukum daripadanya. Wa yumkinu raddu ikhtilafihim ila qaulain, kita boleh kembalikan khilaf-khilaf tu kepada dua pandangan. Okey, jadi khulasahnya ada dua pandangan lah pada masalah ini. Al-qaulul awal, pandangan pertama, inna sunnatal lati rawahal adlu thiqatu, sunnah yang diriwayatkan oleh orang yang adil lagi siqah, oleh orang-orang yang adil dan siqah. Al-adlu thiqah makna orang-orang yang adil dan siqah. Bi an tawafara, dengan bahawa orang yang adil dan siqah ini, bi an tawafara fir rawi, dengan bahawa cukup syarat pada rawi, mencukupi pada rawi syurutu qabuli riwayati, syarat diterima riwayatnya. Hasba ma yushtaratu, hasba ma yashtaritu, mengikut apa yang disyaratkan oleh ashabu hadzal qaul, oleh empunya pandangan ini. Okey, jadi pertamanya ialah sunnah yang diriwayatkan oleh, mestilah diriwayatkan oleh orang adil yang siqah, dengan bahawa cukup syarat-syarat pada rawi itu, syarat-syarat penerimaan riwayatnya, sebagaimana yang disyaratkan oleh empunya pandangan ini. Ala ikhtilafin fima bainahum, dalam keadaan mereka tu khilaf lah pada syarat-syarat itu. Mereka ada sebahagian letak syarat, berapa syarat, ada letak syarat yang berlainan ataupun penambahan daripada syarat itu. Fi hadhihi syurut wattasala sanadur riwayah, lagi pula bersambung sanadur riwayah, sanad riwayat itu bersambung bir rasul, dengan nabi, mesti ada ittisalus sanad. Fa-fi hadhihi al-halah, maka dalam keadaan ini, yajibul amalu bi hadhihi sunnah, wajib beramal dengan hadis ini. Wastimbatul ahkami minha, dan boleh kita istimbatkan hukum daripadanya. Wa adduha masdaran, dan di kita menganggap dia sebagai masdaran li tashri', sumber pada persyariatan. Wa hadha qaulul hanabilah, ini pandangan ulama mazhab Hambali, Syafi'i, Zahiri dan Ja'fariyah. Wa ba'di al-fuqaha min al-madhahib al-ukhra, dan sebahagian fuqaha daripada mazhab lain. Okey. Amma idza lam yattasil sanad, adapun jika tidak bersambung sanad. Jadi kalau kita lihatkan, ini kita boleh katakan sebagai hadis yang menepati syarat sah lah. Sebagaimana syarat sah yang kita belajar dalam mustalah hadis, itu apa? Ittisalus sanad. Lepas itu adalatul rawi, lepas tu siqatul rawi, adamul illah dengan adamul syudzuz. Tapi itu khulasah atau perinciannya itu dalam ilmu usul mustalah, ilmu mustalah hadis. Okey. Amma idza lam yattasil sanadu, adapun jika tidak bersambung sanad, bi an saqata, dengan bahawa gugur, min silsilatir ruwati, daripada rantaian perawi, as-sahabi alladhi rawal khabara, gugur sahabat yang meriwayatkan khabar hadis itu, Amir Rasul SAW. Sahabat tidak disebut sahabat dalam silsilah sanad tersebut. Wahwal musamma bil hadithil mursal, ini dalam ilmu hadis dipanggil hadis mursal. Ma saqata minhu sahabiyun, iaitu sanad yang gugur sahabat. Jadi itu dipanggil hadis mursal. Faqad ikhtalafa ashabu hadzal qaul, maka berlaku khilaf golongan ulama yang berpandangan ini fi wujubil amali bihi, pada wajib tak beramal dengan hadis mursal. Boleh pakai tak? Hadis mursal ni lawan pada hadis musnad tadi lah, atau hadis marfu'. Hadis marfu' ni hadis yang sanadnya bersambung sampai ke Nabi. Hadis mursal ni gugur sahabat tidak disebut. Fa inda zahiriyah, di sisi ulama zahiriyah, la yakunu hujjatan, tidak dikira hujjah. Wa la yajibu amal bihi, tidak wajib beramal. Sebab apa? Sebab gugur sanad, tidak sampai kepada Nabi. Wa madhhabus Syafi'i, mazhab Syafi'i, al-akhdhu bihi bi syurut, kita berpegang dengan hadis mursal tapi dengan syarat. Minha an yakuna min marasili kibari tabi'in, antaranya ialah bahawa hadis itu diriwayatkan oleh marasil, mursal kibar tabi'in yang besar, tabi'i agung. Okay, kalau kita tengok rawi ni, rawi akan riwayat pada rawi, akan riwayat pada tabi'in.
Tabi'i akan riwayat pada sahabi. Sahabi akan pada Rasulullah. Okey, nampak tak? Jadi dalam hadis mursal ni sahabi ni tidak disebut. Sahabi tidak disebut. Maknanya tabi'i kata qala Rasulullah tu. Okey, sekarang ni tidak disebut boleh jadi memang ada. Jadi ulama Syafi'i kata kalau hadis mursal, kalau mursal itu daripada tabi'in kibar, golongan tabi'in, ulama tabi'in yang besar. Contoh Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab boleh baca dua, Al-Musayyab ataupun Al-Musayyib. Okey. Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib ini, dia ini diterima di sisi mazhab Syafi'i. Kalau hadis mursal riwayat Sa'id bin Musayyib, diterima hadis tersebut. Kenapa? Kerana bila dicari-cari dan teliti bahawa riwayatnya itu memang bersambung dengan sahabat Nabi, iaitu Abu Hurairah. Tapi dia tidak sebut. Dia sebut terus kepada kata baginda Nabi. Wa'an, dan Syafi'i pula, ulama Syafi'i mensyarat pula wa'an yusnada, dan disanadkan min jihatin ukhra. Hadis tersebut kalau sanad yang mursal itu gugur sahabat, boleh diterima jika ada sanad lain yang mana musnad. Hadis di sanad itu bersambung. Yusnada min jihatin ukhra, ada sanad yang disanadkan daripada jihah lain, makna turuk lain, daripada periwayatan lain ada yang bersambung, maka hadis mursal itu boleh pakai. Au yuwafiqa qaula sahabi, ataupun hadis mursal tersebut menepati perkataan sahabat. Au yufti, ataupun telah memfatwakan bimuqtadahu, dengan isi kandungannya oleh aktsarul ulama, oleh kebanyakan ulama. Hadis mursal tersebut difatwakan dengan hukum hadis itu oleh kebanyakan ulama, maka diterima. Wa madhhabu Ahmad bin Hanbal, mazhab Ahmad bin Hanbal pula al-akhdhu bil mursal wal amal bihi. Si mazhab Ahmad dia kata hadis mursal ni boleh dipakai je, tak syarat-syarat lah. Dia daripada guna ra'yun, guna ijtihad, baik pegang kepada hadis mursal. Jadi dia berpegang, mengatakan boleh berpegang hadis mursal, wal amalu bi, wajib beramal. Syafi'i mengatakan boleh berpegang dan beramal dengan syarat. Imam Ahmad kata hadis mursal boleh berpegang dan boleh beramal. Wa idza lam yakun fil babi hadithun muttasil, apabila tidak ada dalam bab maksudnya dalam isu tersebut tidak ada hadisun muttasilus sanad, tidak ada hadis yang bersambung sanad. Jadi antara kita nak berijtihad ataupun kita nak pegang hadis mursal, walaupun gugur nama sahabat, tapi dia tetap hadis. Apabila tabi'in itu tabi'in yang, apatah lagi tabi'in yang masyhur ataupun faqih, maka lebih baik kita pegang hadis mursal daripada ijtihad. Apabila tidak ada dalam bab tersebut, dalam isu atau masalah tersebut hadis yang bersambung sanad. Jelas itu pandangan Imam Ahmad. Al-qaulu tsani, pandangan yang kedua, wa ashabu hadzal qaul lam yaktafu. Punya mazhab ini mereka tidak memada sahaja, tidak mencukupi bikaunir ruwati udulan, sekadar bahawa rawi itu adil. Mereka tidak berpada dengan keadaan rawi itu adil, wa thiqatan, dan juga siqah. Wa inna mashtaratu, tapi mereka mensyaratkan syurutan ukhra, mereka syaratkan syarat lain. La tata'allaqu bi sanadi riwayah, yang tidak berkait dengan sanad riwayat. Wa inna ma tata'allaqu bi umurin ukhra, tapi berkait dengan perkara lain. Hatta yatarajjaha, supaya jadi tarajjah, jadi beratlah sangkaan di sisi mereka. Janibus sihah, aspek kesahihan al-hadis, wa nisbati, wa tarajjaha janibus sihah wa nisbatuhu, dan berat penisbahannya kepada Nabi. Jadi bukan sekadar mereka tengok pada adil dan siqah saja, mereka meletakkan pada rawi syarat-syarat lain, supaya jadi berat bahawa benar sandaran itu kepada Nabi. Wa ashabu hadzal qaul, empunya pandangan ini ialah humul malikiyah, ulama malikiyah, wal hanafiyah, dan ulama hanafi. Wa nadhkuru fi ma yali bi ijazin syadidin, kami akan sebut di bawah secara ringkas sangat aham syurutihin, syarat-syarat mereka yang penting. Apa dia syarat mereka ya? Nanti kita akan lihat bersama-sama syarat-syarat yang diletakkan oleh ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Wallahu ta'ala alam.